واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر لنا يا الله فإنك غافر الذنب العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah, Arkanuha, Haqa'iquha wa Mufsidatuha, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Sa'id Al-Khind. Jilid yang pertama, ya. Jadi insya-Allah kita dah sampai kepada muka surat yang saya tandakan di sini. Dah sampai kepada muka surat 64. Betul ya? Betul. 64. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 64. Dia kata di sini, Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah pula telah menyebut tentang perkembangan puak Khawarij dan Syiah. Katanya, jadi puak Khawarij ni seperti mana kita telah bahaskan berkaitan dengan perjumpaan kita yang lepas, berkaitan dengan mereka ini mengkafirkan Sayyidina Ali, dan mereka ini tidak bersetuju dengan majlis tahkim Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini juga diletakkan di dalam salah seorang daripada ulama yang diletakkan di dalam kitab inilah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni iaitu seorang ulama yang alim, yang hebat, yang dari segi perbahasan ilmu dia, penguasaan ilmu dia, masya-Allah. Tetapi ada juga berkaitan dengan beliau dari segi bab-bab yang berkaitan dengan furu' ataupun berkaitan dengan akidah. Ada beberapa masalah berkaitan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini. Kita tidak menafikan kehebatan beliau, kita tak menafikan kealiman beliau, tetapi di situ ada beberapa perkara yang menjadi masalah di dalam perbahasan akidah beliau. Okey, dan ini telah dinyatakan oleh para ulama, termasuklah beliau telah ditolak oleh ulama 4 mazhab ketika mana di Mekah dahulu. Antaranya adalah Qadhi Iyad, yang hebat di dalam mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki, dan juga ulama-ulama yang lain yang telah menolak beliau disebabkan beberapa fatwa ataupun beberapa perbahasan akidah beliau, ya. Cuma ada dikatakan di dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari dan sebagai banyak lagi kitab yang mengatakan bahawasanya beliau telah bertaubat ketika mana akhir hidup beliau. Beliau seorang alim, seorang ulama besar, ya. Kita bukan seperti setengah golongan yang terus mengkafirkan, tidak. Sebab masih lagi ada perbahasan para ulama yang mengatakan beliau telah bertaubat daripada akidah yang mengatakan Tuhan itu beranggota badan. Dan ada pendapat beliau yang kita ambil, tetapi dari segi akidah ada yang kita tolak. Cuma kita tak tolak secara sepenuhnya dan kita tidak mengkafirkan beliau, kerana masih lagi ada ihtimalat. Ihtimal ni maknanya ada ulama kata beliau telah bertaubat. Dan bukanlah hukum dan bukanlah kita ini mengkafirkan orang, tidak. Kita bukan golongan yang mengkafirkan orang. Kita menolak akidah yang mengatakan Tuhan bertempat di langit, Tuhan beranggota badan. Kita tolak akidah tu. Kita tolak akidah tu. Dalam masa yang sama, orang tersebut yang mengatakan Allah di langit dan sebagainya itu tugas qadhi untuk menghukumkan dia kafir ataupun tidak. Tugas qadhi
Tugas qadhi ni tuan-tuan, maknanya dia menghukumkan orang ni kafir ataupun orang ni bukan. Orang ni murtad ataupun bukan. Individu secara khusus. Tetapi secara umum para ulama dia menentukan kalau kenyataan begini maka orang secara umumnya boleh kafir. Itu para ulama, tugas para ulama. Ya, tugas para ulama bukan beritahu individu ni kafir, tak, bukan. Dia hanya beritahu penentuan. Kalau contohnya dia kata Tuhan ni ada anak, kafir. Okey, kemudian qadhi lah yang akan menentukan orang ni kafir ataupun tidak. Itu sahaja. Itu. Itu dululah. Kalau hari ini mungkin mufti lah. Sebab apa? Kalau dulu qadhi itu dia punya tugas dia lebih tinggi daripada mufti. Kalau dulu. Kalau hari ini mufti itu lebih lagi lah. Qadhi itu dia bawah sikit, ya. Tapi biasanya kalau kita kata tugas seorang qadhi, kalau hari ini mufti. Gitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Jabatan Mufti Negeri Sembilan contohnya dia keluarkan jemaah ni dia punya akidah dia sesat. Individu ni sesat. Itu Jabatan Mufti yang keluarkan. Jabatan Mufti yang keluarkan dia ni terkeluar murtad dan sebagainya. Itu Jabatan Mufti. Itu kerja mereka. Yang para ulama ni mereka beritahu secara umum sahaja. Kalau kata macam ni maka boleh kufur. Kalau kata macam ni maka sesat. Itu tugas para ulama. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memanggil beliau dengan Syekhul Islam, kita menghormati keilmuan beliau, masya-Allah, seorang yang hebat, seorang yang alim. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pula telah menyebut tentang perkembangan puak Khawarij dan Syiah. Katanya golongan Khawarij ialah yang pertama mengkafirkan orang Islam. Golongan Khawarij ialah mereka yang pertama mengkafirkan orang Islam. Mereka mengkafirkan sesiapa yang melakukan dosa besar dan sesiapa yang tidak bersetuju dengan perbuatan mereka. Orang yang melakukan dosa besar, zina dan sebagainya, bagi mereka telah kafir. Bagi mereka telah kafir. Yang buat dosa besar. Mereka juga menghalalkan darah dan harta bendanya, seolah-olah orang tersebut sudah di tahap kafir harbi. Maknanya yang boleh diperangi, yang boleh dihalalkan darah dia. Orang yang buat dosa besar ni. Itu dia. Dan mana tadi? Beginilah keadaan golongan bid'ah. Mereka berbuat bid'ah dan mengkafirkan sesiapa yang tidak mempersetujuinya. Sementara ahli sunnah wal jamaah pula patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Justru mereka menurut kebenaran dan menyayangi sesama makhluk. Perkara bid'ah pertama yang berlaku pada golongan Khawarij dan Syiah semasa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Talib. Itu kita telah bahaskan pada sebelumnya. Dia telah bertindak, siapa? Sayyidina Ali telah bertindak ke atas kedua-dua golongan ini, iaitu kepada golongan Khawarij dan Syiah, dengan membunuh golongan Khawarij yang memeranginya. Dia membunuh golongan Khawarij yang memeranginya dan membakar sebahagian besar golongan Syiah. Kerana mereka ini adalah golongan yang merosakkan agama. Mereka ini golongan yang merosakkan agama, dan mereka ini telah ada di kalangan mereka yang telah murtad dan sebagainya. Maka mereka ini telah diperangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dia juga memerintahkan Abdullah bin Sabah dibunuh. Abdullah bin Sabah ni seperti kita dah bahaskan juga sebelum ni, dia adalah dalang utama kepada pembunuhan Sayyidina Ali. Dalang utama supaya Sayyidina Ali ini dibunuh oleh Ibnu Muljam. Dibunuh oleh Ibnu Muljam. Abdullah bin Sabah ni. Jadi Abdullah bin Sabah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia ni adalah kita kata seorang setengah daripada pendapat ulama mengatakan dia ni golongan yang menyembah matahari. Tapi dia berlakon jadi orang Islam. Gitu. Abdullah bin Sabah. Mengatakan dia ni golongan yang menyembah matahari. Orang panggil dengan nama Majusi lah. Dan dia ni
adalah orang yang masuk di dalam kelompok Islam untuk memecah belahkan orang Islam. Ini Abdullah bin Sabah. Ini Abdullah bin Sabah. Dan Sayyidina Ali ni dia perintahkan Abdullah bin Sabah ini dibunuh. Abdullah bin Sabah pun melarikan diri. Ali juga memerintahkan hukuman sebat terhadap sesiapa yang menganggapnya lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Sabah ni dia punya kubur dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kalau pada hari ini orang Syiah dia akan, kalau pada hari Ashura dia akan datang ke kubur Abdullah bin Sabah ini dengan cara mereka akan jalan dalam keadaan kita kata menolak-nolak badan dia. Kalau kita selalu jalan dalam keadaan sujud macam tu kan. Kalau setengah daripada dorang ni, ada setengah daripada mereka ni yang bukan sujud, kepala dan badan semua dia jalan, dia gesekkan. Dia gesekkan sampailah kepada kuburan Abdullah bin Sabah. Itu salah satu Syiah yang dibawa oleh Syiah Rafidah lah. Yang dibawa oleh Syiah Rafidah. Dia kata Abdullah bin Sabah ni adalah orang yang bagus, orang yang betul perbuatan dia, Abdullah bin Sabah ni. Dan mereka menyanjung Abdullah bin Sabah sehinggalah ke hari ini. Itu golongan Syiah. Jadi mereka menyalutkan tubuh mereka ni dengan lumpur, lumpur yang yang selalu kalau tuan-tuan biasa tengok mereka ni akan sujud di atas macam buah kerem kan. Macam buah kerem tu. Itu tanah dia panggil dengan nama tanah Karbala. Tanah apa? Tanah Karbala. Kata mereka tanah tu terkena darah cucu Rasulullah SAW, kata mereka. Sayyidina Husain. Kan? Jadi terkena darah tu, maka tanah tu jadi suci. Sebab tu mereka akan sujud di atas tanah tu. Tu dia. Mereka akan apa? Akan sujud di atas tanah tu. Jadi kalau mereka kadang-kadang mereka solat, ada setengah mereka akan bawa macam batu tu sikit dia letak di tempat sujud dia. Tu dia. Saya hari itu lama dah lah, tahun lepas, saya solat di dalam perjalanan masa tu, saya solat di satu tempat di Negeri Sembilan ni lah. Di belah Senawang juga. Di belah Senawang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, masa tu jemaah dah selesai. Saya datang terlambat. Waktu tu saya musafir, saya sampai ke Negeri Sembilan. Maka saya pun nak solat, saya solat ke masjid dulu. Masa saya datang ke situ, jemaah pun dah habis. Tiba-tiba ada orang datang. Saya ingat nak jadi makmum lah kepada orang tersebut. Maka orang tersebut, dia masa dia datang, dia nak dia nak solat, maka saya tengok dia keluarkan apa? Dia keluarkan batu tanah tu. Dia letak di depan dia. Oh, masya-Allah, di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan. Kemudian saya dah tengok dia keluarkan batu, tak apalah. Sebab selalunya yang keluarkan batu ni, dia ni jenis Syiah yang bukan mazhab yang yang dikatakan sesat tu lagi tu. Dia dikatakan sudah termasuk di kalangan mazhab-mazhab yang telah kufur. Itu yang selalu yang pakai tanah ni lah. Tu dia, yang selalu yang pakai tanah ni. Sebab apa? Sebab mereka dah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW dah. Itu kebiasaan mereka. Okey. Yang sesat ni satu kelompok sahaja dalam Syiah. Selain daripada tu, semua telah kufur kepada Allah SWT. Ini kata para ulama. Okey. Kenapa? Salah satunya dalam bab mengkafirkan sahabat Nabi, mengkafirkan isteri Nabi SAW dan sebagainya lah. Mengkafirkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau dia solat pun tuan-tuan yang dimuliakan Allah, solat dia berlainan daripada kita punya mazhab kita. Mazhab kita yang empat, solat dia pun berlainan. Dia ada dia punya bacaan bacaan-bacaan ketika tahiyat tu pun bacaan ketika tahiyat pun ada perbezaan dengan kita. Kemudian setelah mereka tahiyat pun mereka akan sujud lagi. Bukan buat sujud sahwi tuan ya. Ni dia sujud tambahan dia sendiri. Dia ada sujud tambahan dia sendiri. Dan solat mereka pula ada 2 rukuk dan sebagainya, macam-macam lah. Perbezaan mereka dengan kita. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, di Negeri Sembilan ni pun ada sebenarnya tempat mereka. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi Abdullah bin Sabah ni dia melarikan diri. Ali juga memerintahkan hukuman sebat terhadap sesiapa yang menganggapnya lebih utama daripada Abu Bakar dan juga Umar. Kan sehingga kita kata ada setengah daripada mereka yang menyatakan Sayyidina Ali inilah sebenarnya sepatutnya adalah Rasul yang terakhir. Kan? Mereka kata malaikat Jibril itu tersalah menghantarkan wahyu. Tersalah waste orang panggil. Tersalah tekan waste, tengok location silap rupanya. Terkena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Sayyidina Ali. Kata mereka sepatutnya Sayyidina Ali. Begitu, Sayyidina Ali. Kerana apa? Mereka ini mereka hadis ketika mana dalam peristiwa Hujjatul Wada. Dalam peristiwa Nabi menyampaikan khutbah ketika haji Nabi yang terakhir, ketika tersebut dalam kitab Al-Kafi, kitab kifayah mereka telah menambahkan hadis-hadis yang seolah-olah Nabi SAW mengangkat Sayyidina Ali ini sebagai seorang pemimpin, malah menjadi seorang Nabi pula dah. Itu dalam kitab-kitab akidah mereka. Kitab kifayah itu adalah kitab yang kata mereka sama tarafnya dengan Quran. Sama tarafnya dengan Quran. Sehingga mereka mengatakan Quran itu pada hari ini masih lagi tidak lengkap. Itu perbahasan berkaitan dengan Syiah ni sebenarnya teramat banyak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan boleh kalau nak lebih lanjut berkaitan dengan Syiah ni, ada satu orang pengkaji, guru kami, iaitu Dr. Hamidi. Dr. Hamidi pensyarah bahagian akidah Usuluddin di Universiti Islam Malaysia. Kajian beliau berkaitan dengan Syiah. Kajian beliau berkaitan dengan Syiah. Itu dia. Dan memang banyaklah kajian-kajian yang beliau lakukan, berjilid-jilid yang beliau lakukan. Dan kajian ini yang boleh diguna pakai untuk menghadapi golongan-golongan Syiah pada hari ini. Sebab dia ada hujah pula dengan golongan Syiah yang beliau karangkanlah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita nak bahaskan di sini panjanglah. Memang kita tak bahaskan secara menyeluruh. Cuma sekadar kita beritahu pada tuan-tuan secara umum sahaja. Secara umum sahaja berkaitan dengan golongan Syiah ini. Terdapat banyak riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sangat banyak, Katanya orang yang terbaik di kalangan umat ini selepas Nabi SAW ialah Abu Bakar kemudian Umar. Kerana apa? Kerana tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dia digelar As-Siddiq, digelar orang yang membenarkan baginda Rasulullah SAW. Dan dialah antara orang yang pertama memeluk Islam ketika mana dakwah Islam secara rahsia, yang mana Nabi SAW melakukan dakwah di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Ketika tersebut dalam keadaan sir sahaja, dalam keadaan rahsia. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika tersebut dalam keadaan yang tersangat membenarkan Rasulullah, sehingga sampai ke satu tahap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naik ke tempat yang tinggi dan terus mengajak seluruh penduduk Mekah ketika tersebut untuk beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan penduduk Mekah terima, penduduk Mekah tidak terima ketika tersebut, malah mereka telah mengelilingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mereka telah memukul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga riwayat mengatakan badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu penuh dengan darah ketika tersebut. Penuh dengan darah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ketika mana dalam keadaan telah dipukul oleh orang ramai di Mekah ketika tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun didatangi oleh seorang kafir, yang mana seorang kafir itu dia telah ambil dia punya sepatu dia telah ambil sepatu dia dan dia telah pukul muka Sayyidina Abu Bakar sehingga diriwayatkan hidung dan juga wajah Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu tidak boleh dibezakan. Seolah-olah sama sahaja. Hidung dengan wajah dia. Dia punya pukul dia sehingga patah hidung Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apabila diketahui berita ini, maka kabilah Sayyidina Abu Bakar, puak kepada Sayyidina Abu Bakar, telah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan mereka telah menjaga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan mereka membuat pengumuman sekiranya Sayyidina Abu Bakar ni mati, maka kami akan balas dendam kepada orang yang pukul dengan terompah tu sehingga tak nampak beza antara hidung dan juga wajah. Itu dia. Orang yang kabilah Sayyidina Abu Bakar, mereka menjaga Sayyidina Abu Bakar ketika tersebut. Walaupun mereka itu tidak Islam, tapi disebabkan kabilah orang Arab ni tuan-tuan, kabilah mereka kuat. Kabilah kuat. Itu dia. Dan ketika tersebut kabilah dia telah bawa Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan nazak tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam keadaan nyawa-nyawa ikan dah ketika tersebut, ibu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun cuci wajah dia, cuci darah dia. Dalam keadaan begitu, maka Sayyidina Abu Bakar lama kelamaan nampak seolah-olah makin menggerakkan dia punya bibir dia. Menggerakkan dia punya bibir dia. Seolah-olah dah nak sedar daripada dia punya pengsan dia. Ketika tersebut nampak seolah-olah nak meninggal dunia dah, kerana teruknya dia dibelasah oleh orang kafir. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi apabila dirawat oleh ibu dia ketika tersebut, maka dia pun hampir sedarkan diri dan nampak mulut dia seolah-olah berbisik. Bila ibu Sayyidina Abu Bakar dekatkan telinga dia kepada Sayyidina Abu Bakar, bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu hendak? Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, bagaimanakah keadaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masih dalam keadaan berbisik tu. Dia tak kata sakit ya Allah, ya Allah sakit ya Allah. Dia tak kata macam tu. Yang keluar daripada mulut dia walaupun dalam keadaan berbisik, walaupun setelah dipukul oleh manusia, yang keluar daripada mulut dia adalah bagaimana keadaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut mak dia. Ketika tersebut dalam keadaan dakwah secara rahsia, mak dia baru dengar nama Muhammad. Siapa Muhammad ni? Mak dia tak tahu siapa Muhammad ni. Mak dia tak tahu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu Sayyidina Abu Bakar itu Islam setelah daripada Sayyidina Abu Bakar. Islam. Di Islam dia lambat sikit. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah dia pun panjang tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bila dia terbangun sahaja terus dia ingat di manakah Nabi? Bagaimana keadaan Nabi aku? Bagaimana keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana, adakah dia ni sihat? Adakah ada orang nak menyakiti dia? Dia fikir macam tu je tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kalau kita tengok lagi hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan Sayyidina Abu Bakar ni sangat-sangat banyak. Sehingga Nabi SAW beritahu iman Sayyidina Abu Bakar ni terlalu berat, terlalu hebat sangat, sehingga lebih berat lagi daripada iman seluruh orang di Madinah ketika tersebut. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Ali dengan tawaduk dia, setiap daripada sahabat ada kelebihan mereka masing-masing. Setiap daripada sahabat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mereka ni apabila mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni seolah-olah merasakan diri mereka lah orang yang paling disayangi Rasulullah. Itu dia. Sehingga mereka ni tak mahu untuk jauh daripada Rasulullah. Tak mau jauh daripada Rasulullah. Kalau boleh setiap hari nak duduk dengan Rasulullah. Itu sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia kata di sini terdapat banyak riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Katanya orang yang terbaik di kalangan umat ini selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan Sayyidina Umar juga antara mereka yang telah dikafirkan oleh orang Syiah. Ini salah satu daripada akidah Syiah. Imam Al-Bukhari juga dalam hadis sahihnya telah meriwayatkannya demikian daripada Ali. Dia beriwayat Bukhari tentang kelebihan sahabah. Asy-Syahrastani pula dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal menyatakan
Lahir pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu golongan yang menentangnya seperti Khawarij, Al-Ash'ath bin Qais, Mas'ud bin Fadki At-Tamimi, Zaid bin Husain At-Ta'i dan lain-lain. Itu ramailah golongan Khawarij. Di samping itu terdapat golongan pelampau terhadap kedudukannya seperti Abdullah bin Sabah serta penyokongnya. Abdullah bin Sabah ni adalah pelampau yang terlebih ekstrim. Daripada kedua-dua golongan inilah lahirnya unsur-unsur bid'ah dan kesesatan. Benarlah sabda Nabi SAW, yahliku fihi ithnani muhibbun ghalin wa mubghidun qal, yang bermaksud binasa sebab terlampau mengasihi dan terlampau membenci. Terlampau mengasihi sehingga mengatakan dialah Nabi. Sepatutnya bukan dia adalah Nabi, dia adalah sahabat Nabi, tapi terlampau mengasihi sehingga mengatakan dialah Sayyidina Ali, itulah Nabi. Dan terlampau membenci. Terlampau membenci ini sehingga mengkafirkan pula Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi kalau kita terlampau mengasihi Nabi, maka itu tidak ada masalah. Dia beza. Kalau kita ini terlampau mengasihi Nabi, itu tidak ada masalah. Kerana tidak pernah ada orang yang terlampau mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyamakan Nabi seperti Tuhan, tak ada, tak pernah pun. Tetap kita kata Allah sebagai Tuhan. Kerana apa? Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang taat kepadaku, yakni taat kepada Nabi, maka sesungguhnya dia itu taat kepada Allah. Siapa yang cinta kepada aku, yakni cinta kepada Nabi, maka sesungguhnya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dia beza dengan kaum Nabi Isa alaihi salam. Beza dengan kaum Nabi Isa, mereka menganggap Nabi Isa ni Tuhan terus, itu lain cerita. Mereka menganggap Nabi Isa ni anak Tuhan, melihat mukjizat Nabi Isa menghidupkan yang mati dan sebagainya. Itu dia. Sedangkan mukjizat Nabi SAW ini tidak menimbulkan fitnah-fitnah. Itu dia. Tidak menimbulkan fitnah-fitnah. Sedangkan mukjizat Nabi Isa AS itu seolah-olah, kata para ulama, nampak di satu sudut seperti menimbulkan fitnah. Kerana apa? Kerana ada setengah daripada mereka mengatakan, oh, Nabi Isa ni berupa Tuhan lah sebab dia menghidupkan yang mati. Macam tu. Itu dia. Dan mereka ini golongan yang apa namanya, beriman dengan Nabi Isa alaihi salam ini, kaum dia tu, sehingga menjadikan Nabi Isa ni adalah Tuhan. Sedangkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada dalam sejarah kita mengatakan orang yang cinta kepada Nabi itu seolah-olah menuhankan Nabi. Tak pernah ada. Tak pernah ada. Sahabat yang minum darah Rasulullah tak pernah pun kata Rasulullah adalah Tuhan. Terlampau cinta Sayyidina Thauban kepada Rasulullah sehingga nampak seperti mayat hidup. Bila ditanya kepada dia, kenapa engkau ni? Kenapa engkau punya diri ni macam tak terurus? Dia kata, aku cinta kepada Rasulullah. Sebab Nabi SAW pernah sabdakan, anta al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Satu orang, dia akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Itu kata Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, satu orang dia akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sebab itu Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fama farihna ba'dal Islam ashaddu min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada sesuatu pun yang paling menyeronokkan kami melainkan setelah kami mendengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sebab tu kita tengok dalam hadis sahih Bukhari dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman, di hayatnya Nabi, ketika hidupnya, ketika hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ketikanya bila Nabi SAW terqasir ataupun apa namanya, kita kata mencukur rambut Nabi SAW setelah buat
di setelah umrah, maka Nabi SAW pun menyuruhkan sahabat untuk membahagi-bahagikan rambut Nabi SAW. Apa maknanya tu? Takkankah Nabi tak fikir, oh nanti diorang ingat aku ni jadi Tuhan pula nanti, kan? Pergi suruh bahagi-bahagikan rambut, tak ada. Sebab orang bagi Nabi SAW, cinta bagi Nabi SAW takkan pernah menimbulkan fitnah seolah-olah kita menganggap Nabi itu Tuhan. Takkan pernah. Itu dia. Takkan pernah ada dalam sejarah orang ni mengatakan, oh Nabi Muhammad itu Tuhan, Allah pun Tuhan. Tak pernah ada. Seperti mana fitnah yang timbul baru-baru ni, yang mengatakan kalau kita selawat kepada Nabi, maka kita ni seolah-olah syirik kepada Allah Ta'ala. Itu pelik ni. Itu dia. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis sahih yang lain, Nabi SAW sehingga suruh sahabat ni untuk membahagi-bahagikan rambut Nabi SAW. Ini kan pameran artifak kan? Artifak Nabi SAW. Ya, orang kata palsu dan sebagainya. Itu kita serahkan kepada ahlinya lah. Tak perlu kita nak komen lebih lanjut. Kita pun bukan ahli. Kalau kita ahli, silakan. Itu dia. Orang yang bagi tempat itu di pondok apa, Ustaz Muhaizat namanya, di Kelantan tu, dia bagi tempat. Tapi hari ni kalau kita tengok dalam FB, orang hentam dia, orang kata dia ni bawa barang palsu. Sedangkan kita benda tu palsu ataupun tidak, kita bukan ahli, kita tak tahu sanad dia, serahkan kepada ahli dia. Kalaulah satu kes duduk di mahkamah, kita dengar satu kelompok ni kata begini, satu kelompok ni kata begini, terus kita mengatakan kelompok A ni betul. Oh, tak boleh macam tu. Apatah lagi hari ni di zaman teknologi ni, zaman media massa ni, kalau kita tengok, oh dia kata ni tipu ni, palsu dan sebagainya. Itu bahaya tuan. Kena tengok dulu, biarkan orang yang ahli dia untuk cek. Andai kata palsu sekalipun, contohnya lah, kita kata ini tasbih ni, kita kata bahawasanya kalau kita mengaji dalam, ataupun kopiah lah contohnya, kita mengaji dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, mengatakan kopiah Nabi begini-begini, mengatakan capal Nabi begini-begini bentuk dia, maka Al-Imam Al-Imam An-Nabhani, imam-imam yang lain, mereka pun melakar bentuk-bentuk tu, apa yang ada dalam hadis Rasulullah, mereka lakarkan. Lakar bentuk capal Nabi, lakar bentuk ni, lakar bentuk pedang Nabi, lakarkan begini. Maka kata para ulama, tidak ada masalah pun seseorang itu apabila melihat kepada lakaran tersebut ataupun dibuat objek tersebut, maka tidak ada masalah pun untuk kita ini tengok dan kita suka dengan objek tersebut. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawasanya objek ini ada, kita kata gambaran daripada barang-barang Rasulullah SAW. Macam contoh macam ni lah tuan. Kita kematian anak contohnya. Kita sangat sayang pada anak kita. Tiba-tiba kita jumpa satu orang, dia pun ada anak dia tu mirip dengan arwah anak kita. Kita pun pergi ke anak orang tu, kita peluk cium dia. Bukanlah kerana kita peluk cium dia tu kerana kita sayang budak tu, tak. Tapi kerana dia ni ada rupa seperti arwah anak kita. Boleh faham kat situ? Sebab tu para ulama kata tak apa, kita sebenarnya kita pergi cium tu kerana kita sayang kepada tuan punya badan sebenarnya. Bukanlah sebenarnya kita nak pergi cium dia. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, apabila dia telah jadi gubernur, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, di Syam, maka satu malam dia telah mimpi Rasulullah. Bila dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, betapa sombongnya engkau wahai Bilal. Berapa lama engkau tak datang ziarah aku? Ketika tersebut dia bangun daripada tidur dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam keadaan menangis teresak-esak. Isteri dia tanya kepada suami dia, wahai Bilal, wahai suamiku, kenapa kamu menangis begini? Dia kata, aku mimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi aku, bertanya kepada aku betapa sombongnya engkau wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, kenapa dia pergi, dia berpindah daripada Madinah ke Syam sana, tuan-tuan yang dimuliakan Allah?
Kerana dia tidak mampu untuk berjalan di kota Madinah. Kerana kalau dia berjalan di kota Madinah, maka yang dia nampak adalah Rasulullah. Itu cinta. Seolah-olah kita melihat kepada kopiah yang kita pakai ni, tetapi kita melihat kepada Rasulullah yang pakai kerana cinta. Begitu. Kita melihat kepada kereta kita punya isteri, walaupun itu adalah kereta, tapi bila tengok pada kereta, teringat kepada isteri kita. Itu dia. Tengok kepada baju, teringat kepada isteri kita. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, para ulama' dia lakarkan. Dia buatlah bentuk capal, dia buatlah bentuk pedang, dia buatlah bentuk ni. Tak salah pun kalau kita nak pergi dan kita nak tengok bagaimana barang yang ada ditulis ataupun disyarahkan oleh para ulama' dalam kitab. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita janganlah anggap benda tu adalah asal daripada Rasulullah. Taklah. Cuma dia adalah gambaran sahaja. Tak ada masalah gambaran pun kita tengok, walaupun dia adalah gambaran, tetapi dia mengaitkan yang kita cinta tu adalah individu dia. Bukanlah gambaran tu, tapi yang kita cintai itu adalah kerana individu tersebut. Dalam hal ini, tuan-tuan bukalah mana-mana kitab pun tidak pernah ada ulama' yang mengharamkan. Hatta Sayyidina Bilal, bila dia mimpi Rasulullah SAW, maka dia telah datang kepada Madinah ketika tersebut. Daripada Syam, dia datang ke Madinah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dia jalan kaki, dalam keadaan dia dah tak rasa penat. Sedangkan perjalanan dia tu begitu lama. Tapi kerana cinta yang mendalam, penat dia hilang. Kerana apa? Kerana cinta. Sampai sahaja ke makam Rasulullah, dia telah meletakkan diri dia di debu-debu makam Rasulullah SAW. Dia telah memeluk-meluk makam Rasulullah SAW. Sahabat tengok, sahabat biarkan sahaja. Ada sahabat mengatakan, apa yang kau buat ni wahai Bilal? Tapi ada sahabat lain yang mengatakan kepada sahabat tersebut, biarkan, dia sedang rindu kepada Rasulullah SAW. Itu dia. Bukanlah yang dia nak peluk tu hakikatnya adalah kubur tu, tak. Tapi yang dia nampak di sebalik dia peluk tu adalah Rasulullah. Tu kena faham. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, seperti mana Laila Majnun, kan? Laila Majnun, dia punya cinta kepada Laila tu, tuan-tuan, sehingga orang panggil dia Majnun, orang gila. Kalau dia jalan, dia nampak bulan, dia nampak Laila. Sedangkan Laila mana ada di bulan? Dia kalau dia jalan, dia tengok sahaja bulan, Masya Allah, Laila, di manakah engkau? Dia kalau jalan di rumah Laila, dia peluk dinding rumah Laila. Sedangkan bukan dia nak peluk dinding tu pada hakikatnya, tapi hakikatnya disebabkan cinta dia kepada Laila, menjadikan dia buta mata dia, buta dia punya pandangan dia, yang dia nampak hanyalah Laila. Begitu juga orang yang sampai kepada Allah SWT. Walaupun hidupnya di dunia, walaupun dia ada harta yang banyak sekalipun, walaupun dia ada segala perusahaan sekalipun, tapi kalau hati dia, pusatan hati dia kepada Allah, maka dia hanya melihat kepada Allah, walaupun di hadapan dia penuh dengan ajram, iaitu harta benda yang banyak, manusia yang banyak, kekayaan yang banyak, jawatan yang banyak sekalipun, tapi kalau hati dia kepada Allah, yang dia nampak hanya Allah. Semua ni tidak ada aku. Ma fi qalbi ghairullah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai ke berapa ni? Dah isyak tak, belum kan? 1 minit lagi. Baik, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia katakan di sini apa dia? Masalah kepimpinan itu bukan melahirkan dua golongan tersebut sahaja, tetapi disebabkan perselisihan akidah, lahir pula lebih banyak golongan. Antaranya apa dia? Yang pertama, Jabariyah. Itu dia. Ini bahas nak banyak ni tuan-tuan, tapi tak apalah, sikit je kita bahaskan. Jadi Jabariyah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia daripada perkataan apa? Jabar. Apa makna? Paksa. Paksa. Jabar. Paksa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Jabariyah ni maknanya, kita kata satu kelompok yang mana mereka ini sebenarnya daripada zaman Rasulullah pun dah ada dah. Golongan macam ni. Tapi yang masyhurnya pada zaman Umayyah. Zaman apa? Zaman Umayyah. Mereka ni masyhur. Zaman tersebut
golongan Jabariyah menguasai kepimpinan. Itu zaman tersebut. Zaman tersebut golongan Jabariyah ni telah menguasai. Pada zaman apa? Zaman Umayyah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dia kata di sini apa? Golongan utama daripada mereka mendakwa bahawa setiap manusia tidak dapat berbuat sesuatu, bahkan tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu perbuatan. Antara pemimpin golongan yang ganjil ini ialah Jaham bin Safwan. Ini antara dia punya pimpinan dia, Jaham bin Safwan. Jadi Jaham bin Safwan ni nama sebenar dia Abu Mahrus. Nama sebenar dia apa? Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Dia berasal daripada mana? Dia berasal daripada Khurasan. Dan dia tinggal di Kufah. Itu dia. Sebenarnya dia ni adalah pimpinan sahaja. Dia adalah apa? Dia adalah pimpinan sahaja yang meneruskan. Sebenarnya yang betul-betul pengasas dia secara rasminya namanya Ja'ad bin Dirham. Nama dia apa? Ja'ad bin Dirham. Yang di sini diletakkan sebab apa? Sebab masyhur ni. Jaham bin Safwan ni masyhur sebagai pimpinan Jabariyah yang masyhur. Tapi yang mengasaskan betul-betul ni namanya Ja'ad bin Dirham. Itu dia. Okey. Jadi dia kata apa? Antara pemimpin golongan yang ganjil ini ialah Jaham bin Safwan yang berpendapat syurga dan neraka akan binasa. Itu dia. Apabila ahli syurga masuk menikmati kelazatannya dan ahli neraka masuk merasai kesengsaraannya. Dia juga berpendapat bahawa iman itu hanyalah mengenal, iaitu al-ma'rifah Allah semata-mata. Ilmu Allah adalah baharu dan ilmu Allah dan kuasanya al-qudrah ada akhirnya. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya golongan Jabariyah ni di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditangkap satu orang. Pernah ditangkap satu orang yang mencuri ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Maka Sayyidina Umar pun tanya kepada orang tersebut, "Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu mencuri?" Dia kata apa? Dia kata, "Aku ni sebenarnya telah dijadikan oleh Allah untuk mencuri," dia kata. Itu dia. Maka mula-mula sepatutnya Sayyidina Umar nak potong tangan dia sebelah. Akhirnya Sayyidina Umar potong dua-dua belah. Itu dia. Itu jangan main-main dengan Sayyidina Umar lah. Itu dia. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tak ada masalah tu. Sebab apa? Itu tahzir dia seorang pemimpin, tak ada masalah. Itu ikut dia. Okey? Jadi sebab apa? Sebab dia yang pertamanya dia potong sebab mencuri, yang kedua tangan yang kedua dipotong sebab apa? Sebab orang tu menyalahkan Allah Taala terus. Itu dia. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu perbuatan yang keji. Dalam kitab Faridatul Faraid pun dinyatakan juga satu perkara yang keji apabila dia ini sabit berzina contohnya, maka dia kata aku ni berzina kerana Allah lah yang jadikan aku berzina. Itu dia. Dia pergi ke mahkamah, kemudian ditangkap dia ni berzina, ditangkap dia ni mencuri, ditangkap dia ni membunuh. Apabila hakim nak jatuhkan hukuman, dia kata, "Buat apa jatuhkan hukuman kat aku? Allah yang jadikan aku membunuh." Itu dia. Dia nak lepas diri kat situ. Maka itu tidak dibolehkan sama sekali. Sebab kita ini berdasarkan kepada syariat. Kita ini berdasarkan hidup kita ni kepada syariat. Kalau kita ikut kepada hakikat semata-mata, maka kalau satu hari kita pergi ambil bini orang, orang tu kata kepada kita, "Kenapa kau ambil bini aku?" Ini Allah yang jadikan aku ambil bini kau. Contohnya macam tu lah. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab kita ni ada syariat. Kita ni apa? Kita ada syariat. Itu dia. Jadi syariat itu secara zahir di dunia. Dan hakikatnya kita kena faham bagaimana meletakkan hakikat, bagaimana meletakkan syariat. Itu dia. Bagaimana? Sebab itulah kita sebelum kita nak mengaji ilmu-ilmu hakikat ke makrifat ke terlipat ke apa semua, sebelum nak mengaji ilmu tu kena ngaji syariat dulu.
Kena mengaji apa? Mengaji syariat dulu, mengaji hukum hakam, mengaji hukum solat, hukum puasa. Kemudian kita kena tahu adakah kita ni dikenakan zakat dan sebagainya. Itu dia. Sebab tu perkara-perkara yang wajib kita mengaji itu dipanggil dengan nama fardu ain. Ini fardu ain pun dia tak mengaji, berkaitan dengan solat pun tak mengaji, berkaitan dengan taharah, cara bersuci pun tak mengaji. Tiba-tiba dia nak terus kepada hakikat, nak terus kepada dia kata untuk dapatkan karamah dan sebagainya. Maka ini semua adalah permainan iblis dan syaitan. Itu bukan daripada ajaran kita, itu bukan daripada ajaran ulama kita. Ulama-ulama yang wali-wali Allah Ta'ala, yang Imam Ghazalinya, Syekh Abdul Qadir Jailaninya, Imam Abu Yazid Bustaminya, Syekh Ibni Atta'illah As-Sakandari, semua tu belajar dulu daripada sikit-sikit. Imam Syafi'i sendiri pun mengaji dulu, hafal dulu Quran, kemudian mengaji, umur 15 tahun jadi mufti dan sebagainya. Mereka semua mengaji dulu sampailah Allah Ta'ala beri kepada mereka ilmu yang dipanggil dengan nama ilmu ladunni. Bukan tiba-tiba dia tidur malam ni, esok tu dia kata aku ni dapat ladunni. Bukan ya. Dia bangun-bangun saya tidur, dia kata aku ni dapat ladunni. Akhirnya apa jadi? Akhirnya dia menafsirkan Quran dengan cara dia sendiri. Maka ini bukan ilmu ladunni, ini adalah ilmu yang berasaskan kepada iblis dan syaitan. Itu bahaya. Kadang-kadang ada orang ini yang dia ni berzikir dengan niat supaya dapat karamah. Itu juga satu perkara yang sangat-sangat ditolak oleh para ulama kita. Sebab tu kalau kita ni nak berzikir ke dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Zikir yang secara umum tu tak ada masalah. Tetapi kalau kita ini nak supaya ada cara berzikir untuk sampai kepada Allah, maka eloklah cari guru. Sebab tu di Negeri Sembilan ni ada Jilsah Turuq Sufiah. Ada satu kelompok, satu jawatan kuasa yang menentukan adakah tarikat ini dibenarkan ataupun tidak. Sebab tarikat ni banyak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ada tarikat yang betul, sanadnya bersambung, amalannya betul, gurunya mursyid. Ada tarikat yang sanadnya tu terputus, amalannya salah dan sebagainya. Seperti ada satu tariqah di Negeri Sembilan ni, yang mana dia mengatakan tariqah ni, dia kata dia zikir dengan cara dia sendiri, sanad dia tak ada, dan dia mengatakan siapa yang mengaji sifat 20 maka dia seolah-olah mengaji ilmu orang kafir. Subhanallah. Tahun lepas diharamkan di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Tariqah ni pengikut dia ramai. Pengikut dia pula ramai daripada kalangan ustaz-ustaz pun ada. Tu dia. Tapi mursyid dia bukan ustaz. Mursyid dia, guru dia tu bukan ustaz. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang bahaya. Sebab tu ada, alhamdulillah, kita Negeri Sembilan. Kalau tuan-tuan nak cari tariqah yang betul, pergilah terus ke Jabatan Mufti Negeri Sembilan, tanyalah terus kepada Jilsah Turuq Sufiah. Sila tanya terus, selesai masalah gitu. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata apa dia? Di zaman Umar ni, di zaman Umar orang tu dipukul dan sebagainya, dipotong dia punya tangan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, secara ringkaslah sebelum kita nak habiskan ni, Jabariyah ni apa tuan-tuan? Iaitu mereka mengatakan mereka ini seperti bulu yang berterbangan sahaja. Apa dia? Maknanya kalaulah angin tu tiup mereka ke belah kiri, mereka pun pergi belah kiri. Kalau tiup belah kanan, mereka pun pergi belah kanan. Itu golongan Jabariyah. Maknanya apa? Maknanya mereka ini mengatakan tidak ada usaha dan ikhtiar makhluk. Tidak ada apa? Tidak ada usaha dan ikhtiar makhluk. Apa yang mereka lakukan semuanya itu adalah semuanya dengan qadir, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka hakikatnya tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka kata malah bukan sekadar mereka kata mereka tak boleh buat apa-apa, malah mereka kata memang manusia ni tidak ada usaha dan ikhtiar. Begitu. Itu golongan Jabariyah. Golongan apa? Golongan Jabariyah. Tidak ada. Mereka menafikan usaha dan ikhtiar makhluk. Mereka menafikan usaha dan ikhtiar makhluk. Tuan-tuan faham apa dia? Maknanya kalau kita ni Ahlussunnah wal Jamaah, contohnya Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata apa? Kalau kita ni makan, kita kenyang. Kalau kita tak makan pun Allah boleh bagi kenyang. Boleh faham kat situ? Boleh faham kat situ ya? Kalau kita makan,
Allah boleh bagi kenyang. Ini secara adat lah, hukum adatnya. Kalau tak makan pun Allah boleh bagi kenyang. Ini kita punya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita kata bahawasanya kita sabit usaha dan ikhtiar. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita sabit usaha dan ikhtiar. Tapi kalaulah andai kata Allah pun boleh beri tanpa wasilah, itu kita punya akidah kita. Kita tak makan pun Allah boleh bagi kenyang. Boleh faham? Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun kan? 309 tahun tak makan, tak minum, Allah boleh bagi kenyang. Itu kita faham kat situ. Tetapi kita tak menafikan kita kena ada usaha dan ikhtiar. Jangan lepas ni kita keluar, tak makan, tak minum apa, Allah boleh bagi kenyang. Aku pun tak payah makan lah, tak payah minum lah, Allah boleh bagi kenyang. Bukan macam tu. Kita kata bahawasanya kita ada usaha dan ikhtiar. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita tak usaha dan ikhtiar, kalau Allah berkehendak untuk kita kenyang pun tetap boleh kenyang. Itu kena faham kat situ. Tapi golongan Jabariyah ni kata apa tuan-tuan? Dia kata memang tidak ada usaha ikhtiar. Memang tidak ada usaha dan ikhtiar. Kalau Allah nak bagi kenyang, Allah bagi kenyang, kita ni tak perlu buat apa-apa. Boleh faham kat situ? Kita tak perlu buat apa-apa. Sebab tu pemerintah di zaman mereka ini berkembang, pemerintah tu tangkap mereka ni. Bila tangkap mereka ni tuan-tuan, pemerintah pun pukul. Bila pemerintah pukul, mereka tanya kepada pemerintah, kenapa pukul kami? Pemerintah kata, jangan tanya, ini takdir Allah. Itu dia. Masa tu baru mereka fikir. Dia macam seolah-olah macam ni lah. Dia tengok air di depan ni, dia kata, kalau Allah nak bagi aku ni dapat minum, dapatlah minum. Dia tak payah buat apa, tak ada usaha ikhtiar, biar saja tengok, macam tu lah. Itu golongan Jabariyah. Boleh faham? Mereka menafikan usaha dan ikhtiar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebenarnya kita nak faham berkaitan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala ini, kita kena mengaji dulu sifat 20. Ini secara ringkas sahaja kita bahas. Secara ringkas sahaja kita bahas. Secara ringkas sahaja kita bahaskan. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita ni berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Para ulama kata Jabariyah ni umpama darah, kan? Kemudian Ahlussunnah ni umpama susu. Kan susu itu kan, kalau susu ibu kan daripada darah. Daripada darah. Maka kata para ulama, Jabariyah tu umpama darah, Ahlussunnah umpama susu. Setelah minum susu jadi apa? Jadi tahi. Itu dia. Jadi najis lah. Maka najis ni pula adalah golongan Qadariyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti susu. Golongan Jabariyah seperti darah, golongan Qadariyah seperti tahi. Itu. Itu kita akan bahaskan nanti. Dia akan sampai kepada Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu dia. Jadi dia kata syurga dan neraka akan binasa. Ni semua perbahasan ni pun panjang tuan ya. Ahli neraka masuk merasai kesengsaraannya, dan banyak lagi lah. Ini insya-Allah kalau sempat kita akan bahaskan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.